ini begitu lekeh dengan sistem yang ada, dengan dunia IT, langit terbuka, borderless state, macam-macam lah, sehingga maklumat yang kita boleh perolehi dengan cepat. Dan suatu kajian yang dibuat oleh Zentium Studies pada hari ini yang menggambarkan betapa maklumat ini penting. Dalam satu saat 8 trilion maklumat dilepaskan di angkasa raya kita, tetapi kita tidak melihat satu jawapan yang begitu konstruktif. Dan apa salahnya difikirkan pendaftaran secara otomatik ini? Sama ada daripada Jabatan Pentadbiran Awam yang ada boleh bekerjasama dengan SPR dan Kementerian Dalam Negeri yang boleh sinkroniskan perkara ini dan difikirkan tentang perkara ini. Ini pandangan daripada kami di sini, pandangan daripada NGO, pandangan daripada pihak-pihak yang Mafre sebagai contoh yang wujud baru-baru ini yang mahukan pendaftaran secara otomatik ini. Dan apa salahnya kalau difikirkan secara serius, dan janganlah dibuat suatu anggapan bahawa kononnya tak boleh ada paksaan dalam mengundi dan seumpamanya. Itu memang tidak ada paksaan, tapi sistem itu, sistem yang efisien, yang terkini, yang semasa, yang boleh kita upgrade sistem bagaimana kita mendaftarkan pengundi-pengundi muda dalam negara kita. Dengan umur mereka cukup 21 tahun, maka secara otomatik mereka boleh menjadi pemilih dalam negara kita. Kemudian Datuk Pengerusi tentang Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, dan saya tidak keberatan untuk menyokong pandangan daripada Sri Gading tadi, daripada Sungai Petani, dan saya ingin mengunjurkan sedikit lagi. Baru-baru ini kita gembira tentang kenaikan gaji polis. Semalam kita baca dalam surat khabar gaji posmen. Kenapa dia adakan sistem runcit-runcit begini? Besok apa pula? Kita kena ada satu perancangan yang konstruktif, perancangan yang mengambil pendekatan holistik. Semua orang rakyat Malaysia yang berkhidmat dalam Jabatan Perkhidmatan Awam perlu dilihat semua sekali. Tak kira mereka. Jangan hari ini polis, besok tentera, lusa postman. Ini runcit-runcit begini. Jadi kita mahu satu pendekatan yang holistik, pendekatan yang lebih bertanggungjawab. Grade gaji ataupun kenaikan pangkat ini harus dilihat pada semua mereka yang berkhidmat dalam jabatan kerajaan, khususnya mereka yang di peringkat rendah. Sebagai contoh, semua mesti dilayani. 1.2 juta pendaftaran awam ini. Jadi saya mengharapkan kerajaan buat satu review yang menyeluruh. Kalau nak naik gaji semua. Semua sekali mesti menikmati. Jadi bukannya secara saya sebut tadi secara runcit-runcit begitu, dan ini akan mengundang satu perasaan tidak puas hati, perasaan di mana anggota-anggota Perkhidmatan Awam yang merasa tidak selesa dan seumpamanya. Dan demikian juga kalaulah kita telah bersetuju dan menyokong di sini umur had persaraan itu 58 tahun, jangan ada lagi jabatan kontrak ini. Ini menyusahkan, menimbulkan suatu perasaan yang tidak baik sesama mereka. Dan ini tak payahlah, dah pencen 58 pencen secara terhormat, besar jasa mereka kepada negara. Semua orang akan hargai mereka, perkhidmatan mereka kepada negara. Kalau sambung kontrak lagi, jadi apa halnya dengan mereka yang di bawah, yang saya rasa akan mengundang satu perkara yang tidak elok kepada Jabatan Perkhidmatan Awam itu sendiri. Jadi saya harap perkara ini akan dapat diambil sebagai suatu pandangan oleh pihak kerajaan. Akhir sekali, Datuk Pengerusi tentang butiran 010500 tentang Biro Tata Negara, apa disentuh tadi, saya mengambil tentang 05000 tentang Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM. Saya membaca dengan teliti keputusan Kabinet minggu lepas tentang penubuhan satu interfaith committee, satu jawatan kuasa untuk membincangkan tentang isu-isu antara agama. Saya tidak keberatan untuk memberikan pandangan dan PAS sendiri sebagai dasar daripada parti kami. Memang kita sangat menganjurkan dialog antara agama
dialog antara tamadun, apa-apa isu yang berlaku antara agama dalam negara kita ini mesti diselesaikan secara bijak, pantas, tuntas, dan juga mampu menyelesaikan sebarang pertikaian untuk mengelakkan pertembungan ataupun berlakunya clash di antara agama-agama dan kepercayaan dalam negara kita. Namun begitu, saya mengharapkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM ini boleh menjadi suatu sama ada mediator atau menjadi penganjur yang penting. Dengan saya rasa kita perlu untuk menampilkan tokoh-tokoh ilmuwan yang mampu untuk mendepani cabaran ini. Dan isu ini bukan isu yang kecil sebenarnya. Isu bagaimana berlakunya perkahwinan di antara orang yang sebelum ini bukan Islam masuk ke dalam agama Islam, yang mungkin asalnya hanya atas dasar cinta, ingin berkahwin, kemudian berpisah dengan izin, menjadi broken family, dan mereka ini menghadapi masalah tentang isu harta pencarian, anak-anak yang mereka tinggalkan. Jadi ini memerlukan suatu istihad, dan JAKIM saya harap bersedia dengan isu-isu yang seperti ini. Dan ini merupakan satu masalah yang kompleks, dan alhamdulillah Pakatan Rakyat pun baru-baru ini telah berjaya menemukan di antara program-program sivil dan program-program syar'i ini di peringkat permulaan untuk kita bincang bagaimanakah cara untuk menyelesaikan perkara ini. Isunya mesti diselesaikan, isunya mesti diadakan kerap dan secara positif diskurs tentang pertemuan agama ini, tentang isu yang melibatkan antara agama ini. Dan saya harap kalau kita benar-benar dapat menampilkan suatu jawapan yang berasaskan kepada nilai, ilmu dan falsafah Islam itu sendiri, yang adil, yang saksama, kita terangkan pada mereka dengan cara yang baik, dan mereka datang dalam majlis kita dalam suasana yang harmoni. Dan saya rasa dan saya yakin bahawa isu-isu ini dapat diselesaikan yang berdasarkan kepada Islam itu sendiri, agama yang memberikan keadilan kepada semua. Sekian, Datuk Pengerusi.